الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh, waktu yang cukup mencabar, waktu yang cukup waktu yang sangat-sangat perlu kepada mujahadah. Sebab itulah waktu ni waktu yang besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang kita buat ataupun solat subuh dalam keadaan jemaah, kita mari susah payah satu semaya yang cukup besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya selalu sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tak akan masuk syurga, tak akan masuk neraka orang yang solat subuh. Itulah istimewanya mujahadah yang kita lakukan semata-mata untuk hadir solat subuh. Itulah pulangan ataupun natijah besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita doalah supaya semaya subuh di antara semaya yang kita target, supaya dia sentiasa kita istiqamah sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk hari ini saya nak bawa satu tajuk berkaitan dengan beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh satu orang sahabat nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Betul-betul semua Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sangat wasiat kepada ummah, banyak sangat pesan kepada ummah. Ini adalah bukti kepada kita bahawa sya'nanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kebaikan kepada ummah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat yang disebut oleh Allah Taala ialah harisun alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu peribadi yang sungguh untuk beri kebaikan kepada kita. Cuba tengok dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua, 23 tahun Nabi berdakwah. Tak lain dan tak bukan adalah semata-mata untuk nak tengok kita dalam keadaan dia sentiasa dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk bawa manusia daripada kekufuran kepada iman, bawa manusia daripada kejahilan kepada ilmu, bawa manusia daripada kesesatan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Satu usaha yang siang malam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pernah dengar cerita, dan saya pernah sebut, saat-saat akhir manusia nak hidup hatta sampai peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang nak mati pun, dan kalau ada kesempatan untuk ajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan lakukan. Yang mana yang saya pernah sebut cerita bagaimana seorang Yahudi saat-saat nak mati, Nabi pergi ziarah, kemudian Nabi ajak dia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersyahadah. Dan dia orang bersyahadah akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah selamat laki-laki ini daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah semua di antara gambaran contoh bagaimana bagaimana usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh nak tengok masa depan ummah, nak tengok kebaikan yang berlaku di kalangan manusia. Di mana cara ataupun kesungguhan Nabi ni tuan-tuan untuk selamat manusia ni bukan hanya sekadar dalam kehidupan dunia lah. Wakil kita dengar hadis-hadis sebelum ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat pun ya ada syafaatnya, kemudian sentiasa berdoa moga-moga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan banyak kita ada bincang tentang bagaimana caranya usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk selamat kita semua. Tuan-tuan semua, hadis-hadis Nabi atau wasiat-wasiat yang kita dengar daripada hadis Nabi ini semua adalah gambaran kepada harisun alaikum, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak tengok kebaikan kepada kita. Hadis malam ni pagi ni adalah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awsini qala alayka bi taqwallahi fa innaha jima'u kulli khairin wa alayka bil jihad fi sabilillah fa innaha rahbaniyatul muslimin wa alayka bi dzikrillah wa tilawati kitabih fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis sama' wa khzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Rawahu Tabrani fi Saghir wa Abu Syekh fi Thawab wa rawah Ibnu Abi Dunya. Muslimin dan muslimat sekalian, berdasar kepada hadis ini, satu hadis yang dikongsi oleh satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Di mana biasa sebelum kita tengok apa dia tentang kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-samalah kita dengar sikit sebanyak bagaimana riwayat hidup perawi hadis iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pada pagi ini. Tentu semua di mana sejarah-sejarah dia orang ini, sahabat-sahabat perlu kita ketengahkan, perlu kita tengok, perlu kita baca, sebab dia adalah manusia yang diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tak tahu lagi mana jaya tak jaya, tapi para sahabat confirm pribadi-pribadi yang Allah Subhanahu wa taala redha mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, pribadi-pribadi yang Allah taala redha kepada mereka. Kita tengok bagaimana punca menyebabkan Allah taala redha kan. Sebab itulah saya selalu setiap kali baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikit sebanyak kita akan dengar bagaimana kehebatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Abu Sa'id ni tuan semua, dia nama dia ni Sa'ad bin Malik bin Sinan. Okey, diteneram dia sebenarnya Al-Ansari Al-Khazraji. Dia adalah orang Ansar, iaitu orang Madinah yang dikenali sebagai Ansar. Ansar ni orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala, orang membantu muhajirin yang berhijrah daripada Madinah ke Munawwarah, tak kenal siapa, di mana mereka lah membantu memberi pertolongan kepada muhajirin yang datang hijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Yang kedua tuan semua, dia adalah daripada Khazraj. Khazraj ni satu kabilah besar yang berada di Madinah Munawwarah. Dia alhamdulillah tuan semua pribadi yang comel dia ni bermula dengan ayah dia lah. Yang kalau kita dengar setengah-setengah sahabat, kadang-kadang ayah dia adalah keadaan kafir, tapi dia daripada awal tuan semua dia lahir dalam ayah dia masuk, ayah dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada kecil dia telah dididik oleh orang yang faham agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lain, acuan yang dididik satu acuan yang molek lah. Sebab itulah selalu saya sebut bahawa suasana molek dia boleh bantu kepada proses pentarbihan. Yang saya dah sebut sebelum ni, maknanya proses tarbihan nak jaya ni antaranya ialah suasana molek. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita kepada kita bagaimana suasana tu adalah sebahagian daripada perkara yang mempengaruhi pendidikan anak ataupun mempengaruhi tarbiyah manusia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anak-anak yang dilahir dalam keadaan bersih, di mana mu ayah dia lah akan mencorak kehidupan dia orang ni, sama ada Yahudi, Nasara atau Majusi. Betullah tuan-tuan semua, di antara kelebihan yang saya sebut tadi kepada Abu Sa'id ni, ayah dia daripada kecil dididik oleh ayah dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tuan-tuan semua ayah dia ni kalau ikut riwayat mengatakan mati syahid dalam peperangan Uhud. Apabila Nabi sahaja sampai di Madinah lebih kurang tahun ketiga tuan-tuan semua berlakunya peperangan Uhud, maka pada masa ramai juga sahabat yang gugur dalam peperangan Uhud ni, antaranya ayah dia lah. Dan dia pada masa tu tuan-tuan semua memang nak pergi sangat perang ni.
Sebab itulah sahabat-sahabat daripada kecil dididik dengan jihad, dididik dengan perjuangan, dididik dengan pengorbanan. Sebab itulah anak-anak dia orang daripada kecil kalau bunyi jihad ke apa semua pakat-pakat lagi. Sebab dia faham satu tugasan yang paling besar, dia faham ini adalah pengorbanan yang paling besar untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan semua, dia pada masa tu dia perang Uhud, masa tu umur dia 13 tahun. 13 tahun kemudian apa dia ni, dia nak ikut samalah. Dan saya pernah sebut bahawa kerahan tenaga dalam Islam ni maknanya dia bermula dengan akhir balik lah. Sebab tu dalam Islam daripada dulu lagi Islam jaga benda-benda gini. Dia bukan benda baru yang diatur oleh dunia dalam ni. Dunia lain ada hak umur, kerja dan sebagainya. Islam lama dah. Dalam bab benda-benda Islam letak umur. Dalam perjuangan, dalam jihad dan sebagainya. Kita dapati tak siapa umur Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benar. Yang mana berlaku pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Kemudian tuan-tuan semua, pada masa tu riwayat mengatakan tu mana yang saya sebut tadilah, umur dia sekitar 13 tahun Nabi tolak ke anak dia. Dan bukan dia seorang, pada masa tu ramai di kalangan sahabat-sahabat, apa dia anak-anak sahabat ni yang kecil-kecil yang umur tak sampai 15 tahun pakat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagi masa, untuk bagi hidup, untuk bagi apa dia ni perjuangan kepada menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semua akhir sekali apa dia ni, akhir sekali ayah dia meninggal dunia lah dalam peperangan peperangan Uhud. Begitulah tuan-tuan semua, dia akhir sekali dia salah seorang orang di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum yang usaha untuk mencari ilmu berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni tuan-tuan semua termasuk di kalangan ulama-ulama sahabat, iaitu orang alim di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hari ini kita akan dengar perkongsian satu riwayat yang dia terima daripada dia ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, kalau tengok di segi sejarah hidup dia dia antara orang yang umur panjang lah. Dikatakan dia mati pada tahun 74 Hijrah. Umur dia 80 ni umur dia. Antara sahabat yang apa dia ni diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingatlah sahabat kalau panjang umur maknanya umur yang panjang-panjang sungguhlah, panjang berisi kita panggil. Dan saya pernah sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang Allah Taala bagi umur dia panjang kemudian comel dari segi amalan dia. Di mana dia mati kemudian dia tanah di Kubur Baqi lah. Kalau tu lagi di Madinah, dalam itu di Kubur Baqi itu adalah apa dia ni kubur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Mengikut riwayat mengatakan, kata dia pada masa dia mati tu ramai sungguh orang. Kita nak cari dia antara lah, bukan semua. Dia antara orang comel ialah apabila mati ni hadir ramai. Bainana wa bainakumul janais. Imam Ahmad pernah sebut pada satu orang raja yang zalim, kata dia, kita tengok tak apalah, kita tengok masa kita mati siapa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul pada masa Imam Ahmad mati ni tak ada orang kata-kata orang yang tak bersemayam. Penuh dengan manusia pada masa itu. Itu sebab itu semua di antara apa yang disebut sebagai bahagian daripada ciri-ciri yang baik apabila dia meninggal dunia, ulama pakai habis untuk apa ni, untuk solat jenazah ataupun untuk sama pada mengiring jenazah. Kita tengok sikit kepada perkongsian hadis yang diceritakan oleh Al-Khudri radhiyallahu taala. Kata dia, ajak rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu masa kata dia, mari satu orang lelaki mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini seperti mana yang saya dah sebut semula, tempat yang orang itu jadi tempat rujuk dan kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Saya dapat menguruskan kehidupan dia dan juga cuak Islam daripada sekecil-kecil dan saya rasa besar-besar. Sebab apa kita semua apabila dia mengucap syahadat la ilaha illallah wa syahadat anna Muhammadar Rasulullah, itu dalam hidup dia. Di mana dalam hidup dia kena letak hak Tuhan dan hak Rasul depan dia dalam semua keadaan. Lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kata, ya Rasulullah, ausini. Mula-mula sekali kita sudah wasiat kepada Muhammad Rasulullah.
turun wasiat kepada hamba, hamba dengan wasiat, kemudian hamba beramal dengan wasiat yang kau bagi Rasulullah. Ini tuan-tuan semua cuba tengok kan, sahabat terlalu sangat mana mikir masa depan, terlalu sangat Nabi nak hidup mikut apa dia acuan Islam tu mana saya sebut tadi lah. Dijumpa Nabi minta supaya Nabi bagi nasihat, bagi panduan supaya dia boleh berjalan hidup dalam keadaan panduan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebut tuan-tuan semua di sini ada beberapa wasiat. Pertama sekali lah, alaika bi taqwallahi fa innaha jima'u kulli khair. Wasiat pertama ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa ini adalah punca kepada segala kebaikan ataupun himpunan kepada kebaikan. Sebab itulah tuan-tuan semua, kalau kita perhatilah takwa ni antara oleh kerana dia adalah himpunan kepada segala kebaikan, punca kepada segala kebaikan. Sebab tu dalam Quran ataupun dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tekan sangat benda-benda gini. Kan? Tuan-tuan semua hatta dalam khutbah kita hari Jumaat kan. Dalam khutbah ni di antara rukun khutbah ialah dia kena sebut takwa, ittaqullah, dia kena sebut benda gitu. Kan, pesanan daripada Tok Imi ataupun Tok Khatib supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada pesanan ni maknanya apa khutbah kita tidak sah. Kan? Sebab itulah tuan-tuan semua antara rukun khutbah ialah kena sebut, maknanya ajak manusia supaya takwa kepada Allah Taala, nak cerita kepada kita bahawasanya benda ni adalah satu benda yang penting yang dalam kehidupan seorang muslim. Ya, cuma kita tidur tu isu lain lah. Yang penting makna satu peringatan daripada Tok Imi supaya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati pada takwa ni, dia banyak benda lah. Kalau kita bicara bab takwa ni, pertama sekali takwa ni antara apa dia ni, betul tak betulnya dia antara wasiat setiap Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Rasul, di mana kerja dia adalah ajak manusia supaya takwa. Anittaqullah, ajak manusia kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya nak cerita penting benda ginilah kan, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takwa juga tuan-tuan semua, apa dia ni antara pesanan Nabi. Ya, Nabi dalam hadis Nabi kata ittaqullah haitsuma kun, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Ya, maknanya Nabi ni tuan-tuan semua antara benda yang Nabi pesan setiap kali nak hantar tentera apa dia ni pergi dari perjuangan dan sebagainya, Nabi sebut apa dia antara Nabi pesan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa ni kembali kepada hadis saya sebut tadilah, dia adalah himpunan kepada segala kebaikan, dia adalah punca kepada apa dia ni, punca kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah kalau sebut takwa ni maknanya tuan-tuan semua yang penting dia adalah kunci untuk dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa ni tuan-tuan semua yang kita orang Melayu ni selalu apa ni, takwa yang penting kalau ada takwa ni Tuhan akan jagalah. Ya, kalau kita ada takwa tu akan jaga kita dalam kumpulan manusia. Kalau tak ada takwa maknanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kalau ada rakyat yang bersifat macam ni, negara akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dengar ayat yang Allah Taala sebut dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dua perkara ni tuan-tuan sudah cukup sebenarnya untuk kita nak faham bahawa takwa ni penting. Takwa ni sangat-sangat bernilai dalam Islam. Sehingga disebut dua perkara dalam ayat Quran tu, dan benar ni lah yang kita nak baca semua sampai hari kiamat. Ini satu penegasan daripada Allah Ta'ala. Inilah hasil daripada takwa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama sekali Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala apa dia ni Allah Ta'ala mengeluarkan dia daripada kesusahan, mengeluarkan dia daripada kerusingan dan sebagainya. Ya, itu kita panggil yaj'al wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Susah ke apa semua Allah Ta'ala akan permudahkan kepada dia. Yang kedua ialah wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua pula ialah takwa ni adalah punca kepada rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang takwa ni berdasarkan kepada ayat ni, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia tanpa dia suka-suka. Tengok-tengok ada kemudahan yang Tuhan bagi ke dia. Kan? Ayat ni lah tuan-tuan semua yang kita buat ayat pelarih ni panggil tak keda wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi masalahnya orang jual tak masak tak semaya.
Orang jual tak pakai tudung, dia guna ayat ni untuk apa lagi? Sejak ayat ni tentu semua ajak kita wa may yattaqillah, siapa-siapa takut Tuhan. Kalau sebut takut Tuhan maknanya buat yang Tuhan suruh dan jauh daripada Tuhan larang. Waktu itu dia panggil konsep takwa yang sebenarnya. Apa yang berlaku masyarakat kita ni kadang-kadang gitulah, Quran dia buat gitu ya, buat bomo gitu ya. Quran dia buat perhiasan, Quran dia buat jadi sebagai pelaris dan sebagainya. Sepatutnya Quran ni jadi satu amalan ataupun satu penghayatan dalam kehidupan dia. Sepatutnya berlaku macam itulah. Kan? Tapi dah terbaliklah, ni Quran sekadar perhiasan. Dihias di atas kereta, dihias di apa, di kedai-kedai, tapi penghayatan kepada kandungan Quran itu tak berlaku. Tuan-tuan semua, saya nak ambil sikit gapo dia takwa. Kan? Takwa ni kalau kita dengar biasa maknanya kita buat yang Tuhan suruh, kemudian kita jauh daripada Tuhan larang. Waktu di antara definisi ataupun takrif yang paling mudah lah. Cuma saya nak ambil satu takrif yang disebut oleh siapa ni, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali ke apa dia sebut takwa ni. Kan? Dan saya pernah sebut dah sebelum ni, benda-benda gini, sampai saya ulang balik. Takwa ni kata Sayyidina Ali di sana ada tiga, ada apa dia ni, ada 4 perkara kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Takwa ni pertama sekali al-khauf minal jalil. Takwa ni adalah takut pada Allah Ta'ala. Takut Tuhan ni macam saya selalu sebutlah, maknanya takut Tuhan ni kita tak macam takut katu. Takut katu kita lari, takut ke orang kita mepeh lari dan sebagainya. Takut Tuhan kita rapat dengan Tuhan. Al-khawfu minallah, ini nak cerita orang takwa ni adalah ciri dia adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil al-khawfu minal jalil, takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua takwa kata Sayyidina Ali ialah al-amalu bit-tanzil. Dia beramal dengan apa-apa saja yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Gapo saja Quran ajar, gapo saja Quran perintah, dia akan usaha untuk beramal dengan kandungan Al-Quranul Karim. Sebab dia faham tuan semua Quran adalah kandungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Quran adalah apa dia, panduan dalam kehidupan dia orang, panduan apa Quran adalah cahaya dalam kehidupan manusia. Maka sebab itulah dia usaha untuk beramal dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga kata senali takwa ni adalah al-qana'atu bil qalil. Cukup dengan sedikit yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya orang tu diberi rezeki oleh Ta'ala kata walaupun sikit dia rasa qana'ah, dia rasa cukup, rasa puas hati dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan maknanya dia tak bagi jeda kan. Katakanlah dia ada sikit macam mana sekalipun rezeki diberi oleh Allah Ta'ala, dia rasa puas hati. Sebab dia rasa inilah satu pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Kan, kalau setengah orang tak puas hati, kadang-kadang curi, risuah dan sebagainya. Kadang-kadang banyak pun risuah juga. Kan? Kalau macam ni memang bukan takwa lah. Yang akhir sekali kata Sayyidina Ali ialah wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa ni adalah persiapan untuk menghadapi hari kematian. Itulah di antara beberapa perkara yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tentang apa dia ni sebut tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua yang kita usahalah supaya takwa ni adalah apa dia ni satu perkara yang kita pakat-pakat bina betul-betul lah. Sebab dalam hadis ni Nabi kata jima'u kulli syai', makna himpunan ataupun tercantum padanya segala kebaikan. Maka tak heranlah Nabi ajar doa kita kan, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni apa dia ni, minta supaya Allah Ta'ala beri kurnia takwa kepada kita. Kan, banyak doa-doa yang Rasulullah ajar kan kepada kita supaya Allah Ta'ala ni bagi sifat takwa kepada kita. Itulah tuan-tuan semua di antara cara ringkasnya, antara wasiat pertama yang Nabi SAW wasiat kepada satu orang lelaki yang dijumpa dengan dia apabila dia minta supaya diberi wasiat. Yang kedua pula ialah wa alaika bil jihad fi sabilillah fa innaha rahbaniyatul muslimin. Yang kedua Nabi kata hendaklah engkau berjihad. Kan? Maknanya Islam ni terus dalam menegakkan kebenaran ni memang tak boleh lari dah, dia kena mujahadah, dia kena berjihad. Nak mari subuh ni kalau tak jihad tak sampai sini. Tak. Kalau tak jihad tak boleh duduk sini ni kadang-kadang hari sekarang ni kan. Suasana ngantuk lah apa semua kan. Maka orang duduk sini adalah orang yang berada dalam keadaan jihad. Sebab tu tuan-tuan semua dalam Islam ni jihad ni ada 3.
Yang pertama sekali dia panggil jihad lawan nafsu. Kan? Orang ni memang sentiasa berlaku dalam kehidupan kita lah. Nafsu kita ni memang gitulah, usaha dia kalau boleh nak tarik kita semua, nak lawan kita semua. Kan? Nak buat kebaikan maka dia mula sekat dan sebagainya. Maka di sana kita panggil perlu pada jihad atau perlu pada mujahadah. Kan? Sungguh tuan-tuan semua ni benda-benda yang bukan mudah ni. Kadang-kadang Tuhan tak dapat harta kan. Nak mujahadah payah juga, kadang-kadang dapat tokoh depan ni. Kan? Banyak ada ujian yang berlaku dalam kehidupan dunia depan kita, berbagai-bagai habuan dunia ni, maka benda ni perlu pada mujahadah nafsi, perlu pada mujahadah nafsu dia sebagainya. Yang kedua cara ringkasnya ialah jihad lawan syaitan. Dia panggil jihad syaitan, jihad lawan syaitan. Syaitan ni tuan-tuan semua kita dengar sama daripada awal dulu lagi dia usaha untuk nak mengkhianati anak Adam. Apabila dia ditolak oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka dia usaha sungguh-sungguh dan minta keizinan daripada Allah Ta'ala untuk perdayakan apa dia manusia. Kan? Sebab itulah tuan-tuan semua saat dan semua keadaan cuba tengok dialah berperanan untuk apa dia ni, untuk merosakkan manusia. Kan? Cuba tengok tuan-tuan semua dalam sejarah lah. Kan? Kita tengok sejarah maknanya jauh dulu kan. Antara punca besar yang menyebabkan manusia rosak adalah antaranya adalah kerana gangguan ataupun tipu daya daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itulah kita semua diajar senjata kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun makna Tuhan bagi kebenaran kepada kita, kepada syaitan untuk nak menggoda manusia, tapi Tuhan tak tinggal manusia. Tuhan bagi senjata-senjata kepada manusia. Antara ucapan apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tuan-tuan semua kita panggil jihadul munafiqin. Berjihad dengan orang munafik, orang berpura-pura ni. Kalau bahasa Nabi memang satu usaha yang begitu gigih di kalangan sahabat lah. Supaya apa dia ni lawan puak-puak ni. Puak-puak berpura-pura ni apa dia ni Islam tapi dalam media orang adalah bukan Islam, sentiasa nak beracun Islam. Kemudian yang ketiga pula, yang keempat tuan-tuan semua kita panggil jihadul kufar. Itu jihad lawan kafir. Dalam Islam ni tuan-tuan semua jihad ni yang ada hadis ni biasa khususnya hadis perjuangan lah ataupun depan kita perjuangan perang ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha rahbaniyatu al-muslimin. Jihad ni tuan-tuan semua dia adalah sebagai rahbaniyah. Rahbaniyah ni kalau orang dulu, maknanya orang dulu dia getapa dalam bukit, dia tinggal dunia segala-galanya. Tapi Islam bukan lagu tu. Rahbaniyah adalah Islam ni makna tuan-tuan semua jihad tu adalah dia panggil rahbaniyah. Zuhud yang paling besar apa dia ni, benci pada dunia yang paling besar sekali ialah menyertai perjuangan ataupun kita panggil menyertai apa jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahbaniyah ni kalau orang dulu dia tinggal masyarakat. Dia tinggal dunia duk tapo di bukit sorang ke apa semua kan. Islam bukan lagu tu. Islam kan sebut rahbaniyah, Islam melibatkan diri kepada mengikut apa yang diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahbaniyah adalah Islam antaranya adalah berjihad. Dia tinggal segala-galanya pergi jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, benda yang Nabi pesan jihad ni penting tak penting yang kita tengok dalam hadis banyak sangatlah. Dalam Quran ke sebagainya, kelebihan, kemuliaan orang yang apa dia ni berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil satu ya tuan-tuan semua, satu hadis yang Nabi kata dalam Quran banyak sangatlah. Cuma saya nak ambil satu apa dia ni, satu daripada kelebihan orang berjihad ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Satu pagi ataupun satu petang orang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi kemuliaan, dari segi kehebatan, dari segi kelebihannya adalah khairun, lebih baik daripada dunia dan barang-barang yang ada dalam dunia. Itu cukup dah tu. Sebelum kita bicara tajuk, kita bicara kelebihan lain. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan sangat. Nabi kata alaika bil jihad. Di antara wasiat yang kedua ni yang Rasulullah sebut ialah engkau hendaklah berjihad. Kalau ni boleh jadi kita ni, kita kembali kepada pembahagian jihad tadi dah tuan-tuan semua. Kita sekarang nak jihad kafir mungkin tak berlaku pada hari ni kan. Mungkin tak berlaku pada diri kita. Kita gunalah kesempatan lain, jihad lawan nafsu kita, jihad lawan apa syaitan yang sentiasa bersama-sama kita. Itu satu daripada usaha yang begitu besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan sangat kepada sahabat yang mari tanya dia tadi.
Kemudian yang ketiga tuan-tuan semua ialah wasiat yang ketiga kita panggil apa dia ni, Nabi kata alaika bizikrillah. Yang ketiga ialah hendaklah engkau ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir kepada Allah Taala ni contohnya kita puji Tuhan, alhamdulillah, kita tasbih subhanallah, kita apa dia ni banyaklah subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Itu kita panggil zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak sebut tuan-tuan semua, dan saya pernah sebut agak sebelum ni, zikir-zikir ni dia ada banyak perkara lah. Zikir hati, zikir dengan perbuatan. Perbuatan contoh katakanlah apa dia, anggota kita ni kita tidak layan nafsu kita, itu kita panggil zikir. Mata kita nak tengok barang maksiat, kita tak tengok sebab kita ingat kepada Allah Ta'ala, itu dia panggil zikir juga. Telinga kita nak dengar barang-barang tak molek, kita tutup telinga kita kan, sebab kita rasa Allah Ta'ala murih, itu pun kita panggil zikir Allah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Majlis ngaji kita panggil majlis zikir juga kan. Zikir ni tuan-tuan semua, kalau tengok dalam, kalau kita perhati kepada apa, kepada kelebihan zikir ni banyak sangatlah kan. Zikir sebab tu dalam Quran banyak fazkurullah, Quran minta supaya kita ingat Tuhan. Dalam hadis pun sentiasa Nabi pesan supaya apa dia ni, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Tuhan ni tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada hadis-hadis Nabi ataupun kenyataan daripada ulama dan sebagainya, di mana di sana ada beberapa perkara lah saya nak sebut sini tentang kelebihan zikir ni. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, zikir ni ahabbul a'mali ilallah. Zikir-zikir ni pertama sekali dia adalah amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir adalah apa dia ni, amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan tengok dalam pada penjelasan yang kita dah bincang sebelum ni lah. Kadang-kadang subhanallah sebutir tu banyak mana kelebihan dia. Alhamdulillah yang kita kata lepas daripada kita ambil kita makan, kata alhamdulillahi, banyak mana kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ucapan subhanallah dan sebagainya. Dan banyak tuan-tuan semua betul-betul zikir yang kita ajar. Kalau kita nak bincang dari segi kelebihan banyak sangat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni, Allah Taala bagi nilai bagi orang yang lidah dia basah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua, zikir-zikir ni selamat daripada api neraka lah. Okay. Orang zikir Tuhan ni biasa, orang zikir ni tak apa dia ni, tak suka daripada maksiat, tak ada berlaku subhanallah tiba-tiba tengok maksiat, tak ada. Kalau orang zikir tengah sendiri, maknanya diri dia terkawal daripada barang-barang tak molek. Okay, sebab itulah makna ini antara senjata besar lah dalam kehidupan seorang Muslim. Bagaimana nak selamat diri dia daripada menemukan, antara ingat Tuhan lah, zikrullah. Okay. Nabi SAW pernah satu masa sebut pada para malaikat, pada di sana ada kumpulan-kumpulan berzikir pada Allah Ta'ala, dan Nabi sebut pada malaikat, Nabi kata fa ushidukum anni apa dia ni qad ufir, apa dia Tuhan kata kepada malaikat fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada malaikat, kata aku saksi bahawasanya aku beri keampunan kepada mereka itu, orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua, berzikir juga adalah antara kelebihan zikir ni, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita baca hadis apa dia ni, idza jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum haffat alaihimul malaikah. Kan, hadis yang kita dengar, mana pernah dengar sebelum ni, mana-mana kumpulan yang duk baca Quran, kan, mana-mana kumpulan yang berkumpul di masjid buat halaqah Quran, duk baca Quran dan sebagainya, di mana kemuliaan yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata haffat alaihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau malaikat kelilingi itu satu tanda, satu bukti bahawasanya majlis tersebut adalah majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beza dengan dikelilingi oleh syaitan. Kan? Kita nak sangat supaya apa ni, kehidupan kita ni ataupun majlis kita, perkumpulan kita dan sebagainya dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua adalah petanda bahawa majlis kita adalah majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah zikir ni dia sebab kepada Allah Ta'ala saya. Okay, kita dah bincang pada minggu lepas. Okay, bagaimana kita nak bina diri kita supaya Allah Ta'ala saya kita. Bila Tuhan saya kita, bagaimana gapo-gapo kita nak insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di antara kaedah untuk dapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala ni adalah kita perbanyakkan zikir.
Kemudian yang berikut pula tuan-tuan zikir ni amak syaitan kita panggil kan. Orang dulu dia amak syaitan, dia kata kena telanjang, kena tunggil punggung baru syaitan lari, dia kata kan. Waktu orang kapung, waktu orang tu bomo dak. Dalam Islam kita nak amak syaitan ni maknanya kita apa dia? Kita zikir pada Allah Taala. Nak ceritanya beza dengan kefahaman orang kampung sebelum ni kan. Kena amak syaitan, nak amak tu ke apa semua dia kena buat gitu. Kita bukan gitu. Kan? Kita diajar maknanya nak amak syaitan, nak buat apa semua ni adalah dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok tu semua dalam kita apabila kita mimpi tak molek ke apa semua kan. Rasulullah ajar doa-doa kadang-kadang kan. Doa tu nak apa dia nak apa nak tolak tu. Kan? Contoh katakan pula a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin. Kita tidur malam tiba-tiba mari gangguan katakanlah. Kalau istilah kita lah ni dia panggil tinih keratu dia panggil. Ini antara doa yang diajar tuan-tuan semua kan. Kita baca doa ni insya-Allah dia lepas tu dia kita akan seringi. Kan? A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Kita minta Allah Taala jauh kita daripada gangguan syaitan, daripada kehadiran syaitan, daripada pengkhianatan syaitan dan sebagainya. Maknanya itu semua kalau kita masa tu ni pengalaman dan Rasulullah sebut dalam hadis dia. Apabila kita mari benar-benar gitu kita cuba lawan dengan sebut dan kita doa dengan doa ni insya-Allah saya rasa sekejap ya kita akan kita seringin dan sebagainya. Maknanya tu semua zikir-zikir ni adalah dia panggil amak syaitan kita panggil. Tak. Dan akhir sekali tu semua zikir ni adalah sababun li husnil khatimah. Kan dia adalah sebab kepada apa dia panggil husnul khatimah lah, pengakhiran hidup kita dalam keadaan comel. Okey. Waktu Nabi kata man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Cuba tengok ada hadis sebut kan. Kama qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi kata orang yang dia berakhir di kalimah la ilaha illallah kan, dia nak mati tiba-tiba dia boleh mengucap. Mengucap ni sebahagian daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maknanya kalau kita boleh kita nak sangat okay, supaya mana hidup kita tak lalah. Yang ramai kadang-kadang orang mati ni wal'azubillah kadang-kadang dalam keadaan lalah. Okay, ada sungguh-sungguh tu maknanya nak macam saya sebut sebelum nak belaga lembu. Kalau kapung tu dia minat belaga lembu. Akhir sekali Tuhan tunjuk benar-benar gitu di akhir hayat dia. Maka kita nak sangat supaya akhir hayat kita dalam keadaan comel. Antara pun yang paling comel sekali lah kalau kita berakhir kita boleh sebut syahadah atau kita boleh sebut apa dia la ilaha illallah. Sebab Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang boleh cakap di akhir hidup dia la ilaha illallah dakhala jannah maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apabila kita pergi tempat orang yang saat-saat akhir nazak kita ajar apa dia, kita ajar mengucap la ilaha illallah supaya kita nak di pengakhiran hidup tu maknanya dia zikir pada Allah Taala dengan mengatakan la ilaha illallah. Itulah tuan-tuan semua antara beberapa apa dia ni kelebihan lah yang sebab tu Nabi pesan sangat wa alaika bi zikrillah. Nabi pesan yang ketiga ingatlah kepada Allah Taala. Cuba tengok tuan-tuan semua berdasar kepada apa yang saya sebut tadi ceritanya besar sangat nilai, besar sangat kelebihan kemuliaan orang yang hidup dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat pula tuan-tuan semua yang keempat ialah wa tilawati kitabihi. Yang keempat di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata ialah bacalah Quran. Allah tahu semua Quran ni gitulah tambah-tambah dunia lah ni kadang-kadang payah ke kadang-kadang kalau tanpa mana kekuatan iman kita. Tahu semua kita kena ingat gini sudahlah apa dia Quran ni perlembagaan hidup kita. Quran ni panduan hidup kita. Okay? Lagu-lagu mana pun kita nak bina hidup kita, panduan mana kita kena baca, kita kena faham barang-barang gitu. Kita apa dalam semaya kita ihdinas siratal mustaqim kita doa semua. Ya Allah tunjuklah kepada kami jalan yang betul kan. Betul jalan orang Melayu panggil betul jalan ni maknanya tuan-tuan semua dia kena ada panduan. Kan? Kita lah ni pun naik kereta lah dulu kita tanya orang lain tak payah tanya orang ada panduan ada peta dalam telefon kan. Tengok panduan tu semua bimbang takut sesat. Maka dalam hidup kita gitu tuan-tuan kita doa semua setiap kali kita sembahyang ihdinas siratal mustaqim maka panduan besar sekali untuk nak membetulkan perjalanan kita adalah Al-Quranul Karim. Mana kalau orang tak baca Quran apa dia tak menghayati Quran tak sudah haraplah benar akan betul dalam perjalanan hidup.
Patu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut alaika tilawatil Quran, alaika bitilawatil Quran bitilawati kitabihi, hendaklah engkau baca Al-Quran Karim. Tuan-tuan semua, kalau kita perhati kepada hadis-hadis ayat-ayat Quran dan sebagainya, tuan-tuan banyak sangatlah kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala apa dia ni akan bagi kepada kepada orang-orang yang baca Quran ni. Saya nak sebut sikitlah beberapa perkara. Kita harap insya-Allah moga-moga apa yang saya sebut ni menjadi semangat kepada kita lah, supaya kita boleh bagi masa kepada Al-Quran Al-Karim. Kita bimbang tuan-tuan semua, boleh tak boleh bagi masa Quran Quran akan laknat kita di hari akhirat. Kau tu paling bimbang sekali. Dan kita dalam hadis Nabi tersebut ada golongan yang tak dapat syafaat daripada Nabi SAW kerana halangan daripada Quran. Quran sekat. Tak boleh dapat syafaat daripada Nabi SAW. Bukan sekadar sekat, dalam hadis mengatakan Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Quran sama ada dua kau. Pertama yang dia defend kita, dia pertahankan kita di hari akhirat. Yang kedua pula dia laknat kita apabila kita menjauhi Quran. Quran ni tuan-tuan semua, apabila kita baca Quran ni, pertama sekali pahala besar tu akan bagi kita. Dan Quran ni bila kita baca, Quran ni bukan sekadar baca, tengok, pegang tu boleh pahala belaka apatah kita baca. Sebab itulah Quran ni Allah Taala sebut innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atau Allah Taala sebutlah Quran, orang baca Quran ni ialah Allah Taala akan tambah pada dia ni kebajikan. Allah Taala akan beri penambahan kebaikan kepada orang baca Quran. Boleh kebajikan tuan-tuan semua. Banyak dalam hadis sebut satu huruf yang kita baca berapa tu akan bagi kita. Alif lam mim tu bukan satu huruf, tiga situ. Bukan apa dia ni, bukan situ banyak dah situ boleh. Alif tu bukan salah, alif tu berapa, kemudian lam tu mim dan berapa dan sebagainya. Bayangkanlah kalau orang boleh baca Quran tu satu hari, katakanlah satu juzuk, berapa kalimah yang dia baca dan berapa nilai tambah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan semua, baca Quran sababun linuzulis sakinah. Sebab kepada Allah Taala beri ketenangan. Ramai orang yang cari ketenangan, dalam ni ramai orang yang nyakit sampai peringkat gila, ramai dan kadang-kadang serabu kadang-kadang. Ataupun kemudian banyaklah ni penyakit-penyakit stres, akhir sekali bawa kepada masalah jiwa dan sebagainya. Tuan-tuan semua dalam Islam dia ada benda-benda gitu. Ada macam mana? Ada benda-benda yang boleh menyelesaikan permasalahan jiwa kita, menyelesaikan permasalahan maknanya dia sikap kita dan sebagainya. Maka Quran ni kata dia dalam hadis tersebut ialah dia ni Quran ni adalah punca kepada ketenangan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok tu kalau kita baca Quran bagaimana kita, kalau sama-sama kita faham pula banyak panduan-panduan yang kita akan dapat Maknanya benda tu semua tu semua adalah dia akan beri ketenangan kepada kita. Kemudian yang berikut pula adalah kemuliaan kepada ahli Quran. Dalam hadis Nabi kata kepada khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Mulianya orang yang ngaji Quran dan mengajar Quran ni. Ngaji maknanya baca ke apa semua masuk belaka dah tu. Tak ada dalam dunia ni senara yang Nabi sebut kerja yang paling baik kecuali Al-Quran. Khairukum Nabi sebut. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah apa dia ni mengaji dan baca Al-Quran Karim. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah baca Quran ni adalah syafaat di hari akhirat. Allah kita nak sangatlah tuan-tuan semua dalam perjalanan hidup kita ni di akhirat, di mahsyar dan sebagainya. Masa itulah manusia berhajat sangat kepada pertolongan. Dalam kubur manusia sangat-sangat perlu sangat kepada pertolongan. Maka Nabi SAW Nabi ajar kepada Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Nabi kata bacalah Quran, wahai sahabat-sahabat aku, wahai orang Islam semua, bacalah Quran, berdampinglah dengan Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kerana akhirat ni Quran akan bagi syafaat kepada kamu. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan semua, Quran katanya dalam apa dia ni pembicaraan di kalam kata dia ialah Allah Taala angkat darjat. Dalam hadis tersebut mana darjat manusia yang akan diangkat oleh Allah Taala berdasarkan kepada penguasaan Quran dia dalam kehidupan dunia. Itulah tuan-tuan semua yang Nabi banyak tarikh bagi semangat kita sebagai Quran pun banyak sebut tentang kemuliaan orang yang berdamping dengan Al-Quran Karim.
Sebab itulah kita doa sama supaya apa ni Quran ni kita isi ikhtiar supaya kita boleh baca tuan-tuan semua. Tak banyak pun kita baca supaya benda tu berlaku dalam kehidupan kita. Dan saya pernah sebut sebelum ni, kadang-kadang orang dulu siapa perikat bimbang takut termasuk golongan yang ketepikan Quran, dia baca juga walaupun 1 2 3 ayat. Yang sibuk macam mana sekalipun kan, dia akan baca juga ayat-ayat Quran Karim. Itulah tuan-tuan semua yang mana kita rasa hari ni dah jadi satu masalah besar di kalangan kita lah. Masalah besar mana Quran tu ada nak tengok benda lain dah. Tengok WhatsApp dah, tengok GoTo dah, tengok apa semua dah, tapi Quran ni banyak alasan lah. Amo tak ada lah apa sebab kita apa dia ni kita jawab depan Tuhan lah. Ya Allah, hamba ni tak ada nak baca Quran, sibuk sangat. Boleh jawab tak apalah. Itulah tuan-tuan semua, moga-moga apa dia dengan apa yang saya sebut tadi, apa dia ni, moga kita apa dia ni kita boleh berdamping Quran. Cuma dalam hadis saya baca, Nabi katakan, Nabi suruh baca Quran, Nabi kata fa innahu nurul laka fil ardi. Nabi kata Quran ni adalah cahaya kepada kamu di muka bumi. Cahaya ni makna dia apa? Cahaya ni adalah petunjuk kita dalam kita menguruskan kehidupan kita lah. Orang yang ikut Quran ni perjalanannya dia jelas. Kalau sebut cahaya memang jelas lah, betul jalan dia panggil. Kalau gelap kat memang beraba-aba kalau gaman kan. Tapi sebut Quran adalah cahaya maknanya irsyad ataupun hidayah, bimbingan dalam kehidupan kita. Ataupun cahaya ni Quran ni bercahaya di hari akhirat. Banyaklah ulama-ulama tafsir tentang bercahaya ni, ataupun dengan kata lain cahaya dengan kata lain tu al-tahaqaq darjat bagi orang yang apa ni membaca Quran atau berdamping Quran. Tapi yang jelas tuan-tuan semua, Quran ni cahaya dalam kehidupan kita lah. Kalau kita beramal Quran, Allah Ta'ala akan menyinari kehidupan. Rumah tangga begitu juga. Kalau rumah tangga berdamping Quran, rumah tangga yang akan disinari dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masyarakat begitu juga. Ini satu kesimpulan Nabi sebut cara nikah. Nabi kata Quran ni fa innahu nurul laka fil ardi. Dia adalah cahaya kepada kamu dalam kehidupan dunia ni. Cahaya makna hidayah, irsyad, cahaya hidayah petunjuk atau bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Quran Nabi kata wa zikrul laka fis sama. Ingat Tuhan atau baca Quran ni adalah nama-nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan disebut oleh para malaikat dan sebagainya. Oleh para malaikat. Mana Tuhan sebut kehebatan kita, maknanya sahur kitanya. Yang katanya Tuhan sayang. Nama-nama kita disebut, nama-nama kita disebar-sebarkan tentang kehebatan kita ni. Yang kata lain Allah Ta'ala sayang, para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kepada kita, sentiasa sebut-sebut kehebatan kita dan sebagainya. Ini tentu semua antara benda yang besar lah. Nabi sebut engkah, Nabi kata nurul laka fil ard. Quran ataupun zikir pada Allah Ta'ala ni dia ada cahaya di muka bumi. Kemudian ke atas pula Tuhan ingat kita. Ataupun apa dia ni akan dikasih oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala di atas langit sana, di kalangan malaikat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir sekali tuan-tuan semua, pesanan Nabi ni yang kelima ke apa? Wakhzun lisanaka illa min khairin. Nabi kata jagalah lidah kamu. Bagi pendek ya, tapi nak buat ni bukan mudah kan. Nabi kata jagalah lidah kamu kecuali kebaikan. Kebaikan tak apalah, kecil lah kan. Sebab lidah ni walaupun dia kecil kan, kecil bagainya, tapi bagai ni bahaya. Sama ada syurga ataupun neraka gitulah lidah ni kan. Kalau tak kena cara dia neraka, kalau kena cara sikit pun kadang-kadang dia diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Setengah orang sebut mari semaya besar nilai dia kan. Sikit kalimah tu ya, jangan keluar daripada lidah kita kan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar adalah, dan berkata wakhzun lisanak, jagalah lidah kamu. Tama-tama dunia lah ni, politik lah, nak ngundi ke apa ni, kadang-kadang lidah tak jaga sangat, kadang-kadang dah ikut dah, kadang-kadang tak kira lah tak lebah, kadang-kadang lepas juga, kadang-kadang dah. Tapi tak kira lah, kita kembali kepada kaedah Nabi ajar ni, jaga lidah kamu dia tak kira siapa duk lebah ke tak lebah ke siapa ke, ini adalah arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga lidah kamu kan. Jaga lidah ni tentu semua dia adalah ciri-ciri orang beriman. Kita nak tahu orang itu beriman kepada Allah Ta'ala, mana ciri-ciri dia, di antara kesempurnaan iman satu orang tu antaranya ialah dia boleh jaga lidah dia. Sebab kalau satu orang itu beriman, maka terjemahan iman tu melalui perbuatan dia. Kalau saya beriman tiba bercuri, itu bukan dia. Amal ni beriman, mayat tu bukan dia kan.
Kalau sebut dia beriman, dia ada tanda-tanda dia. Sebab tu dalam Quran dia sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau ada beriman, memang dia akan buah amal soleh tu. Antara yang kita bicara ni adalah lidah dia akan jaga. Kalau dia kecek bagi molek, dan kalau dia kalau tak molek dia senyap. Sebab tu dalam hadis Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah dia kecek molek, ataupun kalau tak ada modal dia kena senyaplah. Sebab apa? Sebab mulut ni adalah, lidah ni adalah dia ni panggil satu benda yang cukup bahaya sebenarnya kalau tak kena cara. Sebab tu Nabi pesan sangat adalah pesanan kepada laki-laki ni, wakhzun lisanak, jagalah lidah kamu. Cuba saya nak sebut satu contoh dan kita dah bincang sama satu orang pada masa dulu ibadat dia jaga malam dia beribadat, tengah hari dia puasa ke apa semua dia rasa ya, lakinnaha tu'dhi jiranaha. Lidah dia ni memang tak betul. Lidah dia sentiasa mengganggu jiran-jiran dia. Nabi kata apa? Hiya finnar, neraka dia. Nak ceritanya bagi lidah ni bagi besar lah. Kalau tak kena cara, wali'azubillah. Kemudian Nabi sebut, Nabi kata fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Kalau kamu jaga lidah kamu, kecuali kecek barang-barang molek maka kamu dapat mengatasi syaitan. Dan kata lain, untuk nak mengalahkan syaitan, antara tip yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita kena kecek molek. Itu antara kaedah yang Nabi ajarlah. Kita kalau boleh nak berubahlah syaitan ni kalau mana? Sepak nak bergapo semua nak berubah sebab gangguan dalam kehidupan kita. Maka di antara kaedah untuk berubah syaitan ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah melalui kita kecek molek ataupun jaga lidah kita. Itulah satu semua yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Antara pesan wasiat yang sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita lah, yang menunjuk kepada kita bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, supaya umat dia memang seterik dalam keadaan molek. Wasiat tadi pertama sekali saya ulang balik, takwa kepada Allah Taala yang pertama. Yang kedua bermujahadah, berjihad. Yang ketiga ialah zikir kepada Allah Taala. Yang keempat baca Al-Quran. Yang kelima pula ialah jaga lidah. Inilah wasiat-wasiat yang kita usahlah, insya-Allah moga-moga dia wasiat ni kita dapat sama-sama memahami dan menghayati dalam kehidupan kita. Moga-moga kita jadi orang takwa, moga-moga kita jadi orang yang sentiasa diberi keberkatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekatulah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'ifata wa husnal khuluq wal ridha bil qadar. Alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu